Kami dalam PAS ini dah berkawan dengan DAP sekian lama. Kami tahu baik buruk mereka. Kami tahu busuk tengin mereka. Dan bila DAP buat kenyataan yang pelik-pelik terhadap UMNO Barisan Nasional baru-baru ini, benda ini tidak mengejutkan kami sebenarnya. Tetapi nak buat macam mana? Zahid Hamidi kan tengah berbulan madu. Jadi semuanya tengah manis lah bagi dia. Langsung dia tidak mahu untuk mempertahankan maruah UMNO dan juga Barisan Nasional daripada mulut celupar seorang pemimpin DAP ini. Apa nak jadi ni wahai pemimpin-pemimpin UMNO? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila kita keluarkan video berkenaan dengan betapa Pakatan Harapan Barisan Nasional itu sangat-sangat volatile dan bila-bila masa sahaja boleh tumbang, boleh pecah dengan sendirinya sebagainya, ada juga anak-anak papa yang tidak mempercayai kata-kata saya, mengatakan bahawa saya ini palatau, mengatakan bahawa saya ini hanya mereka-reka cerita, fitnah dan macam-macam lagi. Tetapi tuan-tuan puan sekalian, bangkai gajah mana mungkin dapat ditutup dengan nyiru? Kalau dalam hati itu ada perasaan benci, ada perasaan tak puas hati dan ada perasaan syak wasangka, sembunyilah macam mana sekalipun, berlakonlah macam mana sekalipun, ianya akan tetap terpancar juga. Dan inilah yang berlaku kepada Tony Phua, iaitu mantan pimpinan tertinggi DAP dan juga mantan ahli parlimen yang baru-baru ini telah mengeluarkan kenyataan ini. We must remember that this is a fragile unity government. Should it fracture, should some parties within the coalition decides to leave, the government can fall apart anytime. Prove to them that a multiracial party that is clean and not corrupt not only is not worse for them compared to a Malay-based, Malay-first nationalist parties like UMNO or Bersatu, we can actually do better than corrupt coalitions like Barisan Nasional, UMNO and Bersatu. That's what we want to prove while we have the 5-year opportunity today to showcase the difference. And if we are successful, then I am certain in 4 years' time when we have the next general elections, we will receive, and by we, I mean Pakatan Harapan, will receive even greater support from the people of Malaysia, and we hope then when we do, we will be able to form government on our own so that we will then be able to implement the reforms and the changes we want under Pakatan Harapan to the benefit of the people of Malaysia. Nampak tak dekat situ tuan-tuan puan sekalian? Kenyataan ini memang satu benda yang boleh kita katakan sebagai uncalled for. Tiba-tiba sahaja benda itu dikeluarkan oleh Tony Phua. Dalam pada mereka konon-konon cuba untuk mewujudkan sebuah kerajaan perpaduan, satu gabungan antara parti-parti yang dapat menjadi formula terbaik lah konon-kononnya untuk negara ini. Tengok-tengok itulah kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Tony Phua. Dan saya cakap terus terang, kenyataan tersebut tidak datang daripada reka-reka, tidak datang daripada benda yang tidak sengaja sebut dan sebagainya, tetapi benda itu datang daripada dalam hati. Dan benda dalam ini tuan-tuan, tipulah macam mana sekalipun, dia tidak akan hilang, dia tidak akan berubah. Dan benda ini macam kita tahulah, kita nak tengok apakah respon UMNO, apakah respon MCA dan juga MIC berkenaan dengan kenyataan Tony Phua ini. Tengok-tengok, Ketua Pemuda UMNO kata jangan melampaui batas, tolong cermin sendiri dahulu Tony Phua. Dapat dekat MCA memang marah sungguh lah. Siap MCA kata kita cabar DAP ambil tindakan terhadap Tony Phua sekiranya kalau benar-benar DAP ikhlas untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional dan sebagainya. Tidak berapa lama lepas itu, Anthony Loke mengeluarkan satu kenyataan. Ini kenyataan dia. Kenyataan bekas Setiausaha Publicity DAP Tony Phua yang mengecam Barisan Nasional BN adalah atas kapasiti individu dan tidak sama sekali mewakili kepimpinan parti DAP. Menerangkan perkara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke Siufok berkata Tony sudah tidak memegang apa-apa jawatan di dalam parti tersebut. Jelasnya, ucapan tersebut yang berunsur serangan terhadap rakan gabungan utama dalam kerajaan perpaduan tidak seharusnya dikeluarkan. Katanya kepimpinan tertinggi DAP telah membuat keputusan dasar untuk bekerjasama dengan gabungan politik lain demi mencapai kestabilan politik. Sehubungan itu, Anthony Loke berkata sebarang kenyataan provokatif terhadap rakan gabungan dalam kerajaan perpaduan
adalah tidak selari dengan pendirian dan hala tuju parti pada masa kini. Dalam kenyataan tersebut, Anthony Loke kata Tony Phua tidak lagi merupakan pimpinan DAP dan kenyataan yang dibuat oleh Tony itu adalah kenyataan yang bersifat peribadi, tidak mewakili pendirian sebenar parti. Biasalah alasan politik. Tetapi siapa yang anda ingin sembang, wahai Anthony Loke? Sedangkan kenyataan dan juga ucapan yang dibuat oleh Tony itu dibuat ketika majlis fundraising untuk DAP. Bukannya dekat rumah dia, bukan dekat dia punya TikTok live, tetapi dekat pentas fundraising untuk DAP. Bermaksud kenyataan tersebut telah dikeluarkan dalam satu program rasmi parti. Jadi apa-apa saja benda disebutkan atas pentas tersebut, kita tak boleh kata itu kenyataan peribadi. Dan dalam masa yang sama juga, Anthony Loke, anda mungkin terlupa ataupun buat-buat terlupa. Bukankah Tony Phua telah anda lantik sebagai penasihat dasar kepada anda pada 19 Mei tahun 2022? Dan sehingga kini, kita masih lagi tidak mendapat apa-apa konfirmasi yang anda telah memecat Tony Phua daripada jawatan tersebut dalam tahun ini ataupun pada ketika ini ataupun bila-bila lah. Bermaksud bolehlah kita kata yang Tony Phua ini masih lagi merupakan penasihat dasar kepada Setiausaha Agung DAP, iaitu diri anda sendiri. Jadi macam mana anda nak kata Tony Phua ini bukan lagi pimpinan DAP dan kata-kata beliau itu tidak mewakili DAP, sedangkan beliau merupakan pembantu kepada anda? Kerana itulah MCA mencabar anda untuk memecat Tony Phua, dan kita nak tengok apa yang anda akan lakukan. Mungkin ketika video ini ditayangkan anda dah pecat Tony Phua mungkin, tetapi yang lebih pelik lagi tuan-tuan dan puan sekalian ialah kenyataan daripada Presiden UMNO itu sendiri dan juga pengerusi Barisan Nasional iaitu Zahid Hamidi, yang kita rasakan, ya Allah ya Tuanku, tidak pantas sebagai seorang pemimpin UMNO, sebagai seorang pengerusi Barisan Nasional yang kita rasakan langsung tidak mempertahankan maruah partinya dan juga parti komponennya itu. Tengok apa yang Zahid Hamidi cakap. Saya ingin memberi pandangan mana-mana parti komponen di dalam unity government yang mempunyai pendapat yang berbeza, kami tidak akan layan. Kerana itu bukan pendapat resmi daripada kepimpinan mana-mana parti di dalam unity government, dan saya telah beritahu jangan ada reaksi untuk membalas dan sebagainya daripada pihak kita. Kerana yang penting jika isu ditimbulkan, maka kita bereaksi, ini akan menampakkan seolah-olah masalah itu masalah besar. Sebenarnya tidak merupakan masalah yang utama, kerana ianya tidak menjadi dasar ataupun menjadi pegangan atau pendirian, apatah lagi ketetapan mana-mana kepimpinan parti. Anda boleh perhatikan sendiri tuan-tuan dan puan sekalian. Zahid boleh kata, alah, semua matter je tu, benda kecil je, tak payah diperbesarkan sebagainya. Benda bukan kecil. Tony Phua telah mendakwa Barisan Nasional sebagai satu gabungan parti yang korup. UMNO itu korup dan macam-macam lagi tuduhan yang boleh kita katakan sangat-sangat bercanggahan dengan apa jua perpaduan yang cuba anda pupuk bersama-sama dengan DAP itu. Itu je mampu anda balas. Itu saja yang anda mampu cakapkan. Sebab itulah pada awal-awal video ini tadi, saya mengatakan Zahid Hamidi tengah dilamun cinta dengan isteri barunya sampai sanggup biarkan tak apalah, tak ada masalah, cakap macam mana pun, nak buat macam mana, benda kecil kan, kita masih baru-baru lagi, inai masih merah lagi. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, saya tidak dapat bayangkan apakah perasaan ahli-ahli akar umbi UMNO, apakah perasaan akar umbi MCA, akar umbi MIC, dan dua-dua parti ini baru sahaja mengalami sakit hati bila Lokman Nur Adam menggelarkan mereka sebagai biawak hidup yang terpaksa ditanggung oleh UMNO. Allahu Akbar. Sampai tahap macam tu sekali perpecahan yang tengah berlaku dalam Pakatan Harapan Barisan Nasional ini tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi anda masih lagi tidak percaya akan kata-kata saya yang betapa Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ini memang tunggu masa sahaja untuk berpecah? Anda tunggu sajalah nanti. Tetapi macam biasa tuan-tuan dan puan sekalian, apa sahaja boleh berlaku selagi Pakatan Harapan Barisan Nasional ini, ataupun lebih tepat lagi sekiranya Pakatan Harapan dan UMNO DAP ini masih lagi menjadi kerajaan. Kerana apa? Kerana kerajaan kan mereka punya. Dan bak kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah sampai Abang Jamil mampus.